Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat kita nak create account untuk staff. Jadi pertama sekali kita perlu pergi pada menu employees. Okey, klik pada menu employees. Okey. Di sistem biasanya kita default kita ada dua account. Okey, satu account administrator system dan satu lagi account cashier system lah. Jadi macam mana kita nak buat account baru untuk admin? Okey, yang mana admin ni kita boleh buat edit ni lah. Edit apa quantity kan, boleh buat receiving dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalau kita nak tambah account senang saja, kita klik pada tiga titik di sini. Okey. Kemudian kita klik pada clone employee. Okey, klik sini. Kemudian ada keluar pop-up ni, kita klik OK. Okey. Kemudian di sini kita masukkanlah nama staff kita. For example, let's say lah kita try Iqbal. Okey. Last name tak perlulah, kalau nak masukkan last name pun boleh. Kita masukkan email je. Okay, saya ambil contoh je lah. Dan phone number dia, kalau nak masukkan phone number silakan. Boleh, tak ada masalah. Dan detail untuk staff tu. Okay. Kemudian allow to login start time. Okay, bila masa yang staff tu boleh login. Okay. Kalau kita set pukul 11. Okay. Maknanya kata dia kena masuk pukul 11. Sebelum pada pukul 11 tak boleh. Ini pun sama juga, allow to login to end time. Jadi time bila dia nak apa kata nak tamatkan shift, time bila tu dia kena set di sinilah. Okey, allow to login end time. Okey. Kalau tak perlu kita just kosongkan jelah. Okey. Dan kita ada employee number, so ni tak perlu. So ni default kita letak sebagai admin. Okey. Kemudian di sini kita boleh letak username dia lah. Username apa? Kalau kata nama kita boleh letak sebagai nama dia, username Iqbal. Dan password dia saya try 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Okey. Di bawah ni kalau kita perasan dia ada price dia ada access level. Okey. Access level ni kita boleh setting di bawah ni. Maknanya si Iqbal ni kita nak bagi dia nampak apa. Kalau nak bagi nampak customer, kita boleh tick bagi nampak customer. Jadi di bahagian customer ni apa yang dia boleh buat. Dan kalau dia boleh edit, kita tick di sinilah. Kalau kita tak nak bagi dia boleh delete, just untick lah. Bila kita untick di sini, dia ada keluarkan paparan customer tapi dia cuma boleh add dan edit saja. Tapi dia tak boleh delete. So kalau kita nak adakan option tu, just tick sajalah untuk dia boleh authorize sebagai yang dia boleh delete lah. Okay. Customer tu dia boleh delete. Sama juga di tempat lain pun. Kalau macam item, dia cuma boleh add dan edit. Okay. Yang ni pun sama. Mana kata kalau semua ni di tick, mana kata semua function ni dia semua function ni dapat dilakukan lah. Mana kata si Iqbal ni dia boleh delete, dia boleh add, dia boleh buat cadaan item. Macam saya katakan tadi. Kalau kita tak nak Iqbal tu delete item, kita kena untick lah. Okay. Ataupun kalau kita nak bagi Iqbal tu boleh delete item, kita kena tick di sini. Kalau kita tak nak bagi Iqbal tu delete item, kita untick. Bila kita untick, kita klik save. Jadi di bahagian item tu dia cuma boleh edit. Okay. So paparan di sini kita boleh nampak lah. Okay. Sama juga di bawah ni. Okay. Di report pun mungkin ada staff admin yang kita tak bagi dia nampak report lah. Okay, mungkin semua report ada setengah kedai, mungkin semua report tak diperlukan lah. Okay, pada setengah staff lah. Okay, jadi ni kita kalau tak nak bagi keluarkan report dalam sistem, just untick saja. So report-report apa yang ni dia akan sistem takkan bagi keluarkan lah. Okay. Kalau kita nak bagi keluar, just tick je lah. Okay. So ni kita boleh edit lah, untick dengan tick. Okay. Untuk kita keluarkan dia punya option dia. Okay. Sama juga dengan receiving. Okay. Kalau tak nak, kita untick. Kalau nak, kita tick. Macam tu saja. Okay. So ini kena tengok lah dekat sales apa yang kita boleh buat.
Kalau staff tu kita tak nak bagi dia delete sales, just antik sajalah. Okay, delete sales. Okay, and then carian search. Okay, kalau kita tak nak bagi dia buat carian, tapi biasanya kita boleh lah untuk staff ni buat carian. Cumanya untuk delete sales ni kita biasa tak perlulah, jadi kita antik. Okay, edit price sales price, lepas tu cost price. Ni semua bergantung pada keperluan kita lah. Okay, kalau kita tak nak benda ni dilakukan oleh Iqbal, oleh staff account kita, just antik sajalah. Jadi benda tu tak adalah di account staff kita. Okay. Kemudian jika kita dah berpuas hati, kita boleh klik save. Okay. Jadi sudah ada satu account yang kita sudah tambah lah, Iqbal. Okay. Kenapa kita perlu klik pada clone employee ni? Sebab apa? Sebab kita nak kekalkan dia punya authorize ataupun access level ni. Kalau katakan kita ambil daripada new employee, okay, di sistem dia akan jadi kosong. Jadi untuk kita yang kurang familiar dengan sistem ni agak complicated sikit lah, sebab kita nak faham satu-satu kan. Jadi kita nak kekalkan dia punya access level ni, sebab tu kita kena pakai clone employee. Jadi sebab daripada clone employee ni dia sudah copy balik dia punya access level ni kan, dia dah ada lah. Jadi kita tinggal tick yang sikit-sikit je lah, yang mana tak perlu, yang mana perlu saja. Okay. Sama juga dengan cashier. Cashier kita sudah setting yang mana cashier dia perlu apa, customer, item pun dia cuma boleh buat carian saja. Okay, dia cuma boleh tahu berapa kuantiti dan sebagainya. Kemudian di bahagian sales pun, di bahagian receiving pun ada, boleh kata semua juga dia boleh buat. Di bahagian sales pun dia cuma boleh buat suspend sales, complete sales, change sales date, okay, delete sales, semua tu dia tak boleh buat lah. Okay. Ni semua setting yang kita sudah setting lah. Jadi user cuma klik pada clone employee saja untuk kita kekalkan. Okay, clone employee tadi, dan kemudian kita masukkan nama, okay, email, phone number semualah dengan username dan password. Boleh ambil daripada sistem yang sistem bagilah. Okay. Kemudian kita boleh cuba masuk pada akaun Iqbal tadi. Okay. Klik pada switch user ni. Okay. Dan klik ke atas ni. Okay. Kemudian kita klik pada akaun yang kita buat tadi, Iqbal. Dan kita masukkan password dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita klik save. Jadi kat sini kita perlu refresh supaya sistem dapat masuk ke akaun dia lah. Kita klik refresh sini. Okay. Kemudian kalau kita tengok di sini memang tak banyak perubahan lah, sebab akaun yang saya buat ni adalah akaun admin dan dia lebih kurang saja dengan akaun yang asal. Okay. Jadi kalau kita perasan di sini kita dah berjaya masuk pada akaun Iqbal. Okay. Jadi kalau kita berjaya masuk pada akaun staff kita tu, maknanya kita dah berjaya lah. Jadi staff tu boleh masuk dan login pada akaun tu macam biasalah, macam kita biasa login. Okay. Dia akan masuk pada sini lah. Okay. Iqbal. Dan password dia 123456. Kemudian klik login. Okay. Bila masuk di sini maknanya kita dah berjaya buat satu akaun untuk Iqbal. Okay. Jadi untuk staff account, setiap staff account yang baru, sistem akan kosong. Okay. Sistem akan kosong. Jadi jangan confuse. Sebab apa? Sebab account staff ni dia setiap jualan semua berpandukan kepada staff account. Okay. Mana kata jualan tu dibuat oleh siapa, okay, inventory tu diedit oleh siapa, semua diikut pada satu account. Okay. Jadi jangan confuse lah. Untuk closing dengan opening amount pun ikut account. Okay. Dengan akaun siapa yang kita buat lah. Okay, kalau akaun Iqbal dia kena buka dia punya cash opening amount dia lah dengan closing amount dia berapa. Okay. So saya rasa setakat itu sajalah untuk cara-cara macam mana kita nak add account staff.